Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para penonton, para murid-murid yang menonton sesi Cekal BMX6. Ini adalah playlist Cekal BMX6 untuk sesi penerangan bagi unit ke-21 ya. Untuk unit ke-21 kita masih lagi dalam tema, kalau kita tengok kat sini, ini adalah tema berkaitan dengan warisan tradisional. Jadinya kita nak teruskan untuk kita melaksanakan aktiviti bagi unit yang ke-21 ini ya. Jadinya sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita untuk sepanjang minggu ini, kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Okey, baik, ini adalah muka depan untuk Cekal BMX6 unit ke-21 sesi penerangan. Baik, untuk sesi ini kita ada beberapa aktiviti yang kita akan laksanakan. Sebenarnya aktiviti ni ada beberapa yang telah dilaksanakan, cuma kita nak lebih memahami supaya awak lebih faham. Jadinya dengan adanya video ini, awak akan lebih memahami apakah kehendaknya ya. Okey, baik, seterusnya kita nak lihat apakah objektif pembelajaran untuk Cekal unit ke-21 ini. Baik, yang pertama ada 4 objektif di sini. Yang pertama, murid dapat menceritakan maklumat tentang maklumat yang terdapat dalam petikan yang awak baca. Ada satu petikan, so jadinya sebelum ini kita cikgu, tetapi untuk kali ini cikgu nak awak ceritakan, awak dah baca petikan tersebut, awak ceritakan semula ya, ceritakan semula. Baik, SP untuk objektif yang pertama ini ialah 4.42. Seterusnya awak akan menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. Okey, berdasarkan petikan. Okey, jadi cikgu akan sediakan petikan dan awak akan menjawab. Tetapi untuk kali ini kita tak jawab melalui Google Form, tetapi kita jawab menggunakan quizzes. Untuk objektif yang kedua ini, ia merangkumi SP 3.33. Baik, seterusnya untuk aktiviti yang ketiga, kita akan membincangkan rangka ulasan dalam petikan. Maksudnya nanti kita akan sediakan satu petikan, kita akan mencari isi penting dalam petikan tersebut, dan kemudian dia akan disusuli dengan aktiviti yang keempat, iaitu menulis ataupun menulis ulasan lengkap berdasarkan rangka ulasan yang telah dibincangkan. Untuk aktiviti ini sebenarnya rangka isi penting tersebut kita pindahkan dalam bentuk petikan supaya dia menjadi satu bentuk ulasan yang lengkap. Jadinya untuk kedua-dua objektif ini, 3 dan 4 ini, ia merangkumi SP 3.34. Okey, baik. Jadinya untuk garis waktu dia, untuk hari esok, aktiviti untuk objektif yang pertama, 30 Jun menjawab soalan pemahaman. Seterusnya kita akan buat rangka tu, perbincangan tersebut pada 1 Julai. Itu dalam cikgu akan buat live dalam YouTube, jadinya awak akan menonton dan kita berbincang di dalam YouTube live chat tersebut. Baik, yang keempat, bila kita dah selesai buat rangka ulasan, kita dah bincang dalam live chat tersebut, baru kita akan buat aktiviti menulis ulasan. Baik, seterusnya kita lihat untuk aktiviti yang penerangan, iaitu aktiviti penerangan itu pada hari ini cikgu akan lengkapkan video ini dan cikgu akan upload dekat YouTube supaya kamu semua boleh menonton video penerangan ini supaya lebih faham. Okey, untuk aktiviti yang pertama ini, sila tonton video ini, fahamkan maklumat dan kemudian boleh bertanya dengan cikgu jika tak faham apakah aktiviti yang kita laksanakan. Kemudian bila selesai, tuliskan selesai dan nama murid pada bahagian komen. Ini
adalah aktiviti optional, boleh buat. Kalau tak buat macam tak cantik sebab nanti ada kita ada jadual. So jadual yang penerangan dengan refleksi tu tak cantik lah kalau awak tak buat. So maksudnya awak boleh buat, kena buat Okey, baik, seterusnya untuk aktiviti yang pertama pada 29 Jun 2020 pada hari esok, murid-murid semua kena baca keseluruhan petikan. Okey. Seterusnya bukan memilih seterusnya awak kena ceritakan semula petikan tersebut dan rekod video rekod video awak maksudnya awak ceritakan tu, awak merekod. Kemudian video itu kongsikan di halaman kumpulan WhatsApp, okey, dan boleh rujuk buku teks muka surat 120. Jika murid-murid tak susah, maksudnya macam nak cari buku teks, mungkin dah cuti kan, jadinya buku teks tu mungkin dah berjalan sendiri ataupun kita tak salah letak tempat biasa, itu perkara yang normal yang berlaku, bukan setakat pada murid-murid saja. Cikgu juga berlaku kadang buku letak mana, dompet letak mana, handphone letak mana. Jadinya untuk memudahkan awak, cikgu dah sediakan satu halaman khas. Baik, cikgu buka sikit paparan tersebut. Baik, ini adalah paparan khas dia. Cikgu menggunakan Backlit. Cikgu akan sharekan link dia, so jadi awak boleh rujuk dekat sini. Dia merangkumi aktiviti yang pertama sampai yang terakhir. Jadinya kat sini, okey, di sini ada objektif dia. Ni ada siap cikgu sediakan set redaksi supaya awak lebih ada ada mood untuk buat aktiviti ini. Okey. Baik. Ini dia yang cikgu masukkan. Tugas yang pertama ni. Okey, awak kena baca petikan ni semua. Okey, baca semua ni kan. Lepas tu awak ceritakan apa yang awak faham daripada petikan ni. Awak faham apa dia petikan ni. Okey, apa yang ni? Apa cerita dia? Okey, pergi dapur ada ni, tengok ni, ada nota. Lepas tu apa dia buat? Tak pernah sambut. So apa dia punya tindakan seterusnya? Jadinya kat sini ada beberapa pilihan. Okey, awak bukan setakat ceritakan dalam petikan tu saja, tapi awak boleh membina idea baru. Mungkin awak bagi pendapat dia perlu menjawab telefon. Okey, menjawab telefon daripada siapa? Okey, adakah dia tak payah layan saja, dia terus menukar je pakaian saja. Menjamah makanan ke. Okey, kat sini dia ada bagi beberapa idea. Jadinya awak boleh bina idea awak sendiri. Awak boleh ceritakan, cantumkan dengan cerita yang dalam petikan tu supaya dia jadi satu keterangan yang lengkap. Awak ceritakan dari awal, lepas tu letak awak ceritakan ni sekali yang bahagian ni. Okey. Tapi untuk setakat ni yang boleh buat sampai bawah ni tanya, tapi kalau awak tak ada idea, awak hanya nak ceritakan sahaja pun tak ada masalah ya. Awak ceritakan saja yang dalam ni pun tak ada apa-apa masalah. Okey, baik, itu untuk tugasan yang pertama. Baik, seterusnya kita nak lihat petikan seterusnya kita tengok aktiviti yang kedua yang dilaksanakan pada 30 Jun 2020. Murid-murid semua kena membaca petikan pada muka surat 121. Kalau ada buku teks, buka muka surat 21. Di situ ada 3 permainan, jadinya murid-murid kena baca semua. Dan kemudian murid kena menjawab soalan pemahaman dalam teknologi Quizizz. Kita akan jawab dalam Quizizz. Kita tak jawab dalam kita tak jawab dalam Google Form. Jadinya kat situ dia ada keluar result terus. So nanti kita akan tengok macam mana respon murid-murid semua. Ya, jadinya kita tengok dulu. Okey, baik. Untuk tugasan yang kedua, ini adalah petikan dia. Okey. Murid boleh baca ni semua. Okay, tak perlu lagi kalau rasa tak dapat buku teks awak tak ada ataupun awak tak tahu dah letak kat mana, awak simpan kat mana. So, cikgu sediakan juga, ini adalah petikan dia. Baca terus, lepas tu jawab soalan kat sini ni Quizizz ni boleh tekan dan dia akan terus masuk dekat bahagian soalan dia. Baik, seterusnya untuk tambahan Quizizz ni soalan dia cikgu akan buka selama 3 hari. Jadinya dalam jangka masa 30 1, 2, 3 boleh siapkan supaya kalau awak tak siapkan nanti awak akan terlepas dan awak tak boleh menjawab soalan itu balik ya.
Baik, seterusnya untuk aktiviti 3 dan 4, cikgu merangkumkan sekali tapi bukan rangkuman semua, dia ada aktiviti berasingan. Tapi dia dalam SP yang sama ya. Jadinya untuk aktiviti 3 dan 4 yang akan dilaksanakan pada 1 dan 2 Julai 2020, apa yang murid-murid semua akan buat, murid semua kita akan membincangkan ya, kita akan membincangkan isi penting dalam petikan ya. Dalam petikan tu kita akan tengok okey dalam petikan tu, dan kita akan belajar macam mana kita nak mengeluarkan isi penting dalam petikan yang sedia ada. Maksudnya dalam petikan tu kita keluarkan isi penting. Okey, dan aktiviti ini murid kena ada supaya murid dapat membantu cikgu untuk kenal pasti ya baris dan ayat keberapa dalam petikan itu yang menunjukkan isi penting bagi perenggan tersebut. Seterusnya, bila kita dah selesai ke semua tugasan tersebut, kita dah dapat isi penting semua, dah barulah dari isi penting tu kita akan menulis ulasan berdasarkan rangka ataupun berdasarkan kepada isi penting yang kita dah keluarkan daripada petikan tersebut. Maksudnya macam gini tau. Dalam rangka karangan tu, okey, ini dia punya ni, dia punya apa? Petikan dia. Okey, daripada petikan ni, okey, dalam setiap perenggan ni mempunyai isi penting. Okey, dan pada hari tersebut kita akan buat live dan kita akan cari isi penting berdasarkan daripada perenggan ni. Daripada isi penting tu yang kita dah keluarkan tu, cikgu nak awak pindahkan dalam bentuk perenggan. Maksudnya awak terus menulis ulasan lah. Maksudnya awak just pindahkan saja dalam bentuk perenggan. Tulislah apa dia yang kita dah bincang isi penting tu sampai habis. Itu saja. Tugasan ini murid-murid semua kena lengkapkan. Cikgu akan sediakan link untuk Google Form. Jadinya murid-murid semua boleh tengok video tersebut, okey, video pembelajaran yang live yang kita akan buat tu, dan murid semua boleh tulis semula isi penting yang kita dah bincangkan tu dalam Google Form. Jadinya ia lebih mudah, awak hanya boleh rujuk dekat video dan awak pindahkan saja. Baik, seterusnya untuk aktiviti yang terakhir, aktiviti refleksi. Baik, untuk aktiviti ini kita akan buat pada 3/7. Untuk refleksi ni kalau kita tengok dekat Wakelet ni, okey, kat Wakelet ni, okey, soalan dia, apakah perasaan kamu selepas selesai mempelajari unit ini? Kongsikan perasaan kamu dan bersama rakan-rakan. Maksudnya kat sini, bila kita dah selesai semua tugasan, awak boleh kongsi awak punya perasaan, tulis refleksi, masuk dekat dalam Google Form. Google Form, awak masuk dekat dalam WhatsApp. So nanti kita akan review, kita akan tengok awak punya perasaan awak belajar unit ini sepanjang minggu ni Jadinya nanti kita akan, di samping kita tengok refleksi awak, kita juga akan membuat ulasan tentang hasil kerja. Maksudnya macam biasa cikgu akan bagi pendapat berdasarkan pada hasil kerja awak dah buat apa semua, jadi cikgu akan bincangkan. Dan aktiviti perbincangan ini, aktiviti refleksi ini, cikgu akan muat naik di halaman YouTube supaya murid semua, hatta para penonton, guru-guru yang berminat untuk menonton akan mengetahui ini juga adalah salah satu evidence yang menunjukkan pembelajaran dilaksanakan sepanjang musim PKP. Baik, ini adalah senarai nama murid yang dalam kelas saya sebenarnya, jadinya sebenarnya ada lagi satu, T4 ni adalah aktiviti ulasan. T3 walaupun ia adalah satu aktiviti live atas talian yang menghendakkan murid-murid semua kena hadir, murid kena hadir supaya ia adalah satu tugasan T3 ni awak hadir saja, awak bagi respon 1-2, awak bagi respon yang kerap pun tak ada masalah. Kalau awak maksudnya cikgu tahu awak ada di situ, jadinya kehadiran awak ada pada masa itu. Jadinya cikgu akan catatkan di sini. Untuk T4 pula, aktiviti ulasan, jadinya daripada video
perbincangan tadi tu, perbincangan yang kita dah akan buat, pindahkan saja isi penting dan awak akan selesai semua. Baik, untuk aktiviti refleksi, okey, ini cadangan cikgu. Bila awak dah buat ikut jadual yang cikgu dah sediakan, ikut masa, okey, bila awak dah selesai lebih awal, awak terus buat refleksi. Itu lagi mudah. Bila awak buat refleksi, awak dah tak payah fikir lagi untuk nak buat kiranya awak nanti, sebab nanti awak ada aktiviti ataupun kerja sekolah yang lain. Jadinya nak mengelakkan daripada awak terlupa untuk buat refleksi, kalau nanti cikgu akan update senarai nama ini pada setiap 2-3 hari ataupun setiap hari untuk tunjukkan awak punya progress. Maksudnya cikgu nak tunjukkan awak ni dah siap yang mana. Bila awak dah siap semua, okey, contohnya awak dah siap 1, 2, 3, 4, terus saja buat refleksi. So awak punya tugasan untuk bahasa Melayu unit ke-21 telah selesai. Okey, untuk penerangan, awak tengok saja video ni, nak skip ke ataupun awak nak tengok sampai habis pun digalakkan. Bila dah selesai, tulis nama kat komen, terus cikgu akan tandakan pada bahagian penerangan tersebut. Okey, jadinya kita cuba usaha supaya awak dapat selesaikan kesemua tugasan ini, ya. Okey, saya punya anak murid saya Afiq, Ana, Danish, Faiz, Hafizi, Iyad, Syafril dan Zaid Amirullah, ya. Baik, ini adalah maklumat tambahan kepada para audiens yang berminat untuk melihat ataupun untuk explore macam mana saya melaksanakan aktiviti PDPC dan saya transform aktiviti tersebut dalam satu halaman LMS. Jadinya cikgu-cikgu dan para audiens semua boleh imbas QR code ni sebab saya dah muat naik di halaman Google Classroom dan Wakelet. Okey, jadinya imbas QR code untuk dapatkan maklumat ataupun mendapatkan bahan pembelajaran tersebut di halaman Wakelet. Baik, untuk sebagai satu nasihat, baik, untuk nasihat untuk murid-murid tahun 6, okey, baik, cikgu galakkan walaupun kita dalam sesi MCO masih dalam PKP, cikgu harap murid-murid semua tidak berhenti untuk membaca. Sebab bila awak berhenti membaca, okey, bila awak berhenti membaca, maklumat tu maklumat yang kita boleh maklumat kita tu limited, terbatas. Okey, nanti contohnya lah awak nak tahu tentang kereta tapi awak tak buat pembacaan yang lain. So jadinya awak hanya dapat tahu kereta tu berdasarkan daripada pengalaman sendiri. Itu saja. So benda tu knowledge awak tak berkembang, ya. Jadinya untuk memastikan awak ni sentiasa berilmu, ya, berpengetahuan, kerapkan membaca. Okey, tak kisahlah awak nak baca buku teks ke ataupun awak sekarang ni dah ada gadget, awak pun dah ada internet dekat rumah. So boleh buka, boleh explore, teruskan mencari maklumat supaya awak punya knowledge awak berkaitan dengan mata pelajaran ataupun berkaitan dengan general knowledge. General knowledge tu pengetahuan umum lah, pengetahuan umum ni yang bukan maksudnya siang berapa lama ke itu, tapi itu tetap juga sains, maksudnya yang umum lah, cerita yang umum. Okey, jadinya awak tahu, okey, ambil tahu. Jadinya kepentingannya untuk terus membaca, ya, membacalah selagi ada masa, ya. Baik, kita nak teruskan. Jadinya kepada para audiens yang menonton sesi penerangan ini, maafkan saya. Baik, pada para audiens yang menonton sesi penerangan ini, jika berminat, ya, untuk menonton video-video pembelajaran dan pengajaran saya yang lepas ataupun hendak menonton, ya, sesi eksplorasi teknologi yang dilaksanakan oleh saya ataupun hendak menonton sesi bual bicara Talk at White yang lepas ataupun yang akan datang secara stream, sila boleh subscribe
channel YouTube saya, Kabuki Teacher, dan seterusnya untuk mendapatkan maklumat lanjut ataupun mendapatkan shout out berkaitan dengan aktiviti, berkaitan dengan maklumat PDPC dan lain-lain, boleh add friend di Facebook saya MNM Sabik ya, di Facebook ya. Nanti kita akan berhubung, kita boleh lebih boleh berbincang dan mungkin kita akan berkolaborasi berkaitan dengan e-pembelajaran. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi penerangan ini, kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Baik, setakat itu saja perkongsian pada hari ini. Ini adalah playlist Cekal BMX6. Saya Cikgu Sabik, Kabuki Teacher. Kita akan berjumpa dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.